Salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenapa saya beria-ia hendak melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Mungkin ramai yang senada dengan saya di luar sana berkenaan dengan isu ini. Yang mana kita tahu kita tidak melihat tokoh yang menjadi pemimpin negara kita ini betul-betul beria-ia untuk mereformkan sistem kita ini, yang mana setiap hari kita akan mendengar isu-isu rasuah, salah guna kuasa amat berleluasa, dan begitu juga dengan sedikit yang rakyat rasa seperti penindasan dalam isu-isu. Kita lihat seperti harga barang naik, seperti suara rakyat dan sebagainya. Jadi ini adalah satu faktor yang perlu kita reform sebenarnya. Dan kita lihat pemimpin bersilih ganti, tetapi perkara yang sama tetap berulang-ulang berlaku, yang mana kita lihat masih saja rasuah ini berleluasa. Ini adalah yang kita rakyat lihat hari ini. Jadi saya tidak melihat kepada parti sebenarnya, saya melihat kepada tokoh. Tetapi kenapa saya pergi kepada parti? Karena untuk menjadi seorang Perdana Menteri di negara kita ini, harus parti itu menang banyak kursi, yaitu kursi parlimen, untuk beliau layak menjadi Perdana Menteri. Untuk kita nak mengatakan bahawa kenapa beliau tidak menjadi Perdana Menteri, itulah sebabnya. Yang mana ramai juga rakyat biasa di luar sana merasakan bahawa tidak adil untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak menjadi Perdana Menteri. Tetapi hakikatnya keadilan itu berlaku kerana sebahagian daripada kursi-kursi yang dimenangi untuk melayakkan mereka-mereka yang kita tidak kehendaki menjadi Perdana Menteri ini tadi adalah kursi-kursi yang mana mereka menangi, yang mana kita tahu bahawa otai-otai politik ini bertanding di sana untuk mereka terus mengekalkan kuasa dan terus mengekalkan kuasa parti mereka, dan ini mengakibatkan kelambatan ataupun satu kelewatan besar untuk negara kita. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat menjadi Perdana Menteri kerana isu yang seperti ini, bukan isu beliau layak atau tidak. Apabila kita lihat komen-komen yang mengatakan bahawa kerana kes beliau, kerana isu-isu yang lain, sebenarnya itu bukan isunya, tetapi isunya adalah kerana bilangan kursi daripada pihak pembangkang ini yang tidak mencukupi. Jadi kalau kita rakyat hendak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita juga terpaksa menyokong kepada parti. Itu kalau dilihat kenapa saya lebih kepada PH, lebih kepada PKR, bukan kerana isu partinya saja, tetapi kerana tanpa sokongan saya kepada parti beliau, maka tidak adalah beliau hendak menjawat jawatan itu nanti untuk memenangi kursi-kursi yang ada. Jadi inilah sebabnya. Jadi isu yang kita hadapi hari ini adalah isu itu, yang mana mereka-mereka yang menang ataupun mereka yang mentadbir hari ini, yang mana dikatakan oleh rakyat sebagai parti pengkhianat ataupun parti yang kalah, telah pun mengambil alih kerajaan. Ini adalah satu sistem yang perlu kita ubah di waktu akan datang, yang mana kita ini rakyat lah yang nak ubah. Jadi kenapa kalau saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tokoh yang layak dan selalu dikritik oleh orang-orang ataupun netizen, memang itulah hakikatnya. Saya terpaksa menyokong kerana beliaulah yang layaknya ada hari ini untuk mentadbir negara kita. Tetapi dilengahkan oleh mereka-mereka yang rakus dengan kuasa, mereka-mereka yang mengkhianat, maka akibatnya yang sentiasa merasa ni kita rakyat. Jadi inilah yang berlaku. Daripada parti yang memerintah hari ini, siapapun calon mereka, layak atau tidak, yang penting cukup bilangan kursi. Jadi mereka terus memerintah dan mentadbir negara walaupun kita rakyat rasa gagal. So itulah yang berlaku dalam negara kita ini. Jadi ini penerangan saya kepada kawan-kawan yang mungkin tidak memahami, tetapi saya faham ada ramai juga yang memahami. Tetapi jika saya tidak mengeluarkan suara seperti ini, maka rakyat pun ramai juga yang tak faham. Dan mereka terus dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri? Bukan layak itu di tangan beliau, tetapi layaknya di tangan bilangan ahli parlimen yang ada. Jadi apa yang berlaku? Bilangan ahli parlimen yang menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri itu sewaktu PH memerintah sebenarnya sudah cukup. Kerana mandat yang telah pun diberikan oleh rakyat di PRU ke-14 itu sudah cukup. Kenapa Bersatu boleh menang? Itu adalah disebabkan oleh
kursi yang mereka duduk bersama PHS, yang mana mereka melemparkan, merontalkan manifesto-manifesto yang dijanjikan oleh PHS. Jadi hari ini apabila mereka keluar daripada komponen PHS bersama dengan geng-geng PKR yang lain yang berpaling tadah, ini adalah satu yang kalau kita lihat mereka telah pun mengkhianati. Sebab itu rakyat kata mengkhianati, karena mandat yang mereka gunakan adalah janji mereka yang digunakan adalah janji PHS. Jadi inilah pertikaiannya. Jadi apabila mereka melompat parti ini ataupun mereka mengkhianat menubuhkan kerajaan lain bersama dengan parti yang kalah, maka akibatnya adalah ketidakstabilan politik negara kita ini, yang mana mereka hanya untuk mengekalkan kuasa demi kepentingan pribadi. Janji mereka kepada rakyat sebelum itu adalah janji daripada PHS. Tetapi masuk dalam kerajaan hari ini, mereka menukar janji mereka dengan janji baru, yang mana inilah yang kita rasa hari ini. So tidak perlu kita nak menyalahkan parti mana-mana pun, tetapi hakikatnya macam itulah yang mana kita lihat hari ini. Yang mana pentadbiran itu berada di jalan yang seperti mana yang kita lihat sebelum PRU ke-14, dan hari ini berlaku lagi hal yang sama. Kerana pimpinan itu kembali kepada UMNO, ditambah lagi dengan parti PAS, ditambah lagi parti Bersatu yang khianat, berserta dengan geng-geng PKR yang keluar untuk mengkhianat mandat mereka. Jadi ini adalah hakikat yang kita rakyat lihat. Jadi kenapa saya beria-ia? Kerana saya tahu bahawa mandat itu yang sebelum PRU ke-14 itu adalah kita ingin Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ini adalah yang rakyat mahu. Kenapa beliau boleh menang di prediction begitu banyak? Kerana itulah. Tetapi bukannya kerana kursi beliau menang dan beliau akan boleh menjadi Perdana Menteri. Tidak. Kerana apabila kerajaan PHS itu jatuh, bilangan kursi dalam parlimen sudah tidak cukup, maka tidak dapat. Tetapi untuk beliau menjadi ahli parlimen itu layak dan dah ada. Kerana kita lihat daripada bagaimana pengundi di prediction dengan beliau menang dengan bergaya. Jelas di sini bahawa rakyat itu ingin. Tapi kalau seperti mana yang selalu saya perkatakan bahawa jika kita di sebelah pihak pembangkang dan juga di sebelah pihak kerajaan yang ada hari ini, kita pergi by negeri untuk memilih siapa nak menjadi Perdana Menteri, yang mana kita dengar suara rakyat. Seperti mana negara-negara yang mengamalkan demokrasi seperti Indonesia, Filipina, yang mana yang lain-lain, Singapura, maka kita boleh mendapat nilai markah siapa yang layak jadi Perdana Menteri. Tetapi hari ini Perdana Menteri yang mana kita lihat daripada turun-temurun adalah sistem yang kita rasakan oleh rakyat begitu tidak adil. Kerana kelayakan mereka menjadi Perdana Menteri itu mereka akan lihat kepada komponen parti yang memerintah, yang mana seperti mana yang berlaku hari ini. Apabila Bersatu memegang tampuk pemerintahan negara, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka dengan mudah dijatuhkan oleh pihak UMNO kerana UMNO merasa mereka memegang majoriti. Maka diganti pula dengan UMNO, yang mana walaupun tokoh daripada UMNO ini tidak sesuai, mereka akan terus mengambil siapa saja untuk menjadi Perdana Menteri daripada mereka. Jadi perkara-perkara yang sumbang ataupun perkara-perkara yang tidak rakyat ingini, maka akan terus berlakulah. Dan kita lihat, jika kita tidak setuju dengan menteri yang ada pun, kita tidak boleh buat apa kerana mereka-mereka ini lantikan daripada Perdana Menteri yang ada dan daripada parti yang menyokong mereka. Dan begitu pula seperti mana yang berlaku, ada parti yang bertanding di PRU ke-14 itu, kita tahu dah kalah melawan dengan parti yang satu lagi, boleh juga dilantik jadi menteri. Jadi ini adalah satu yang kita lihat seolah-olah tidak sesuai lah dalam politik negara kita ini. Jadi perlu ada perubahan, perlu kita lihat sistem kita ini sebagai rakyat. Bukan kita semata-mata nak menyokong parti, tetapi kita nak melihat ke arah pembaikan yang ada dalam negara kita ini tentang politiknya, ekonominya. Yang mana politik ini adalah tunjangnya. Jika politik ini tidak mendapat kestabilan, maka ekonominya juga akan terlibat sama. Kerana kepercayaan pelabur-pelabur ataupun mereka-mereka yang nak berniaga ke negara kita ini dan peniaga yang memang ada dalam negara kita ini memerlukan kestabilan politik ini. Ini yang kita rakyat banyak yang kadang-kadang tidak memahami di sini. Jadi penjelasan saya berkenaan dengan isu ini, walaupun saya tahu ramai yang tahu lebih bijak daripada saya, tetapi perlu saya keluarkan supaya kita ni faham kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak dapat menjadi Perdana Menteri, dan tetap saya nak sokong supaya ada perubahan.
Bukan kerana parti, bukan kerana isu politik saya ekstrim kepada PHS, bukan, tetapi kerana saya ingin ada perubahan, kerana saya ingin negara kita ini bergerak maju. So itulah yang saya lihat pada pandangan pribadi saya sebagai rakyat biasa ini. So sekian, terima kasih.